baca dah berat ni bab semayang ni. Dia boleh sampai ke halal darah tu. Dan dia bukan urusan peribadi tu, dia urusan pemerintah tu, urusan negara. Jangan buat macam ni tak? Kita dah baca dah, insya-Allah. Baik, kali ini kita baca qala al-musannif Ustaz Muhammad Nur, Ustaz al-marhum Ustaz Daud Al-Fatani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Katanya apa? Dan wajib atas tiap-tiap muslim. Jadi muslim di sini apa? Orang yang mengucap syahadat, ya, orang yang mengucap syahadat. Lelaki di sini ketua keluarga, ayah ke, suami ke, abang ke, sebagai ketua keluarga, menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya. Ahli di sini keluarga lah. Kita sebut Allah Ta'ala sebut qu anfusakum wa ahlikum, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu, ya, ahli. Kita pun pakai tu, kita kata ahli keluarga. Jadi ahli cakap Arab, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kita pakai ahli tu. Ahli tu cakap Arab, ya tak? Dan dikatakan akan ahlinya daripada isterinya, ya, kena dia suruh isterinya sembahyang ni, ya, maknanya menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya, ya, daripada isterinya yang baligh. Yang baligh. Kok ada dikahwin isteri yang tak baligh? Ni zaman dulu-dulu. Ada zaman dulu-dulu. Pak saya kahwin umur 11. Pak kahwin umur 11. Jadi balighnya umur 12 masa tu, kata dia. Ya, dia balik umur 12 tapi 11 dah kahwin. Tengah main congkok. Tengah main congkok. Jadi balik umur 12. Umur 13 dah dapat anak. Jadi mak saya tu, mak saya umur setahun, ya, umur setahun, pun umur 13. Terbayang ke? Dah berkawan. Itu yang bila jumpa tu tak tidur. Tu berlagu, dah apa je kawan, merangguk-rangguk, ngeling. Tidur lepak, mak kan, harap tidur. Padam lampu berlagu lagi. Dia pun lupa kawan. Kata umur orang itu beza 13 tahun kan? Beza 13 tahun. Pasal orang dulu kahwin umur 11. Coya-coya dah main kat bendang kan? Apa? Isteri jahat masuk main kat bendang lagi. Tu muda tek-tek kahwin dia. Muda tek-tek kahwin masa itu. Jadi kalau sekarang jadi isu dah masuk berita harian. Kahwin tak cukup umur dah. Yang sekarang dah topik tak kahwin-kahwin pula dah. Payah penuh nak kahwin pula dah. InsyaAllah ya. Kita permudahkan kahwin ni, ya, permudahkan. Dia jadi payah kahwinnya lepas cerita malu 3. Lepas tu jadi payah kahwin. Kan? Itu jadi trauma tu kan, itu jadi trauma. Kalau tidak dulu senang kahwin, ya. Orang kampung dulu senang kahwin. Orang kampung dulu kahwin, orang kampung yang dia cerai pula. Yang cerai pula yang dulu balik kahwin dengan dia. Pusing-pusing pun itu sedap kan. Dulu senang je kahwin ni. Sekarang yang payah. No, ya tak? Balik cerita kita, ya tak? Jadi isterinya yang baligh, maka wajiblah atas suami. Kalau isteri yang tak baligh, wajib atas mak bapaknya balik. Mak bapaknya yang kena suruh, ya tak? Mak bapaknya yang kena suruh sebab belum baligh lagi, ya tak? Jadi dia kata apa di sini? Muka surat dia tak betul. Muka surat 40 kan? Jadi yang baligh, isteri yang baligh. Adapun isterinya yang kecil, yang belum baligh, yang ada baginya ibu bapa, yang ada ibu bapa, ya, ibu bapa atau bapa, maka wajib atas keduanya mengajarkan dia. Kewajipan tu tak lepas lagi. Masih lagi kewajipan mak bapak dia lagi. Belum lepas lagi. Tengah lagi kahwin cepat tu pasal risau kan anak dia tadi, dia berdua dah tua. Kalau takdirnya mati, nak adatnya siapa nak jaga anak dia pun ni. Jadi kahwinkan cepat. Ya, kahwinkan cepat ni tadi. Ya tak? Jadi oleh kerana kahwin cepat belum baligh, tanggungjawab mak bapak tu tak lepas lagi dari sudut mengajar agama lagi. Belum berpindah lagi kepada suami, belum. Walaupun ada suami tapi belum pindah dari sudut pengajaran, ya. Pasal masih lagi tanggungjawab mak bapak dari sudut ilmu untuk mengajar sembahyang ni tadi. Ya. Jadi wajib atas keduanya mengajarkan dia. Maka jika tiada baginya dua ibu bapa, maka wajibnya atas suaminya, ya, seperti yang baligh.
ataupun yang tepatnya balighah. Seperti yang balighah, maknanya perempuan yang balighah. Dan sahayanya, dan sahayanya, maknanya laki-laki ada isteri, laki-laki ada sahaya. Sahaya ni hamba. Apa benda sahaya? Hamba. Itu sahaya. Hamba sahaya. Hamba sahaya tu hamba saya lah. Macam mana boleh ada hamba ni? Sebenarnya bukan Islam yang ciptakan hamba. Islam tak ciptakan hamba. Hamba tu sudah ada. Bahkan di Amerika, kurun 16, kurun 17 ada lagi hamba. Negro tu jadi hamba. Hanya bebas mereka tahun 1867. Statue of Liberty kan? Statue of Liberty tu yang kita tengok orang perempuan pegang kubur tu kan? Itulah dia lambang kepada pembebasan hamba negro kulit hitam di Amerika 1867. Jadi maknanya Islam dah lama dah hapuskan hamba. Bukan 1867. Dah tak ada dah hamba dah. Jadi bagaimana hamba ni bukan Islam yang cetus dan wujudkan. Dia sudah memang ada di dalam masyarakat jahiliah tu. Jadi bila Islam datang, Islam tidak mengubah secara drastik, secara radikal, secara revolusi mendadak. Tidak. Beransur-ansur lah, beransur-ansur lah bagaimana package-package untuk membebaskan hamba-hamba itu ditawarkan melalui Rasul, melalui hadis-hadis, dan juga melalui Al-Quran dan ajaran-ajaran Allah Ta'ala, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit hamba dibebaskan. Ada beberapa kategori hamba, contohnya kita sebut hamba mukatab, hamba mudabbar, hamba mubah'. Ini dalam fiqh hamba itu sendiri. Hamba mukatab ini ialah tulis kontrak kamu, kalau kamu dapat cari 1000 dirham kamu bebas. Itu hamba mukatab namanya. Dia kalau dapat cari 1000 dirham dia bebas. Hamba mudabbar, kamu kalau aku mati esok kamu bebas. Itu dipanggil hamba mudabbar. Hamba muba'ad, ini tak payah nak mengaji panjang-panjang, masa benda dah tak ada. Hamba muba'ad. Muba'ad ini siang hamba, malam idah, ataupun malam hamba, siang idah pun ada muba'ad. Maknanya dia bagi kepada hamba itu kemerdekaan separuh. Itu pun ada juga dipanggil hamba muba'ad. Atau hamba yang ditebuskan, maknanya itu bermakna bahawa tuannya masih hidup, terus bebaskan dia, merdekakan dia dengan sejumlah, dengan maknanya kita kata tanpa wang ataupun dengan sejumlah harta dan sebagainya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar bebaskan Bilal misalnya kan, bebaskan Bilal dan sebagainya. Ataupun Abdul Wahhab bebaskan apa namanya Ismail Ulam Raja misalnya kan. Contoh. Itu contoh dia di negeri Isketam bola. Dia punya di fiqh juga kan. Dan dikata dan sahayanya yang muslim. Jadi lelaki tadi sebagai tuan dipanggil sayyid, sayyidi, sayyidi. Sayyid itu tuan kepada hamba. Dia kena suruh juga hambanya yang muslim. Ibarat kita sekarang ni orang gaji kita pun maknanya kenalah kita sebagai majikan, kita kena suruh dia sebagai pekerja muslimah, kena kita suruh sembahyang. Dan dikeras akan mereka itu atas memperbuatkan sembahyang itu. Kena strict, kena strict, kena tegas, tak boleh main-main. Dan kalau tak reti, dia kata enggak bisa solat, enggak tahu solatnya bagaimana. Kami itu kemarin enggak punya apa-apa katanya, miskin katanya. Kena ajar. Kena ajar kena ajar. Diajarkan mereka itu. Tapi biasanya orang Indonesia ni tak ada masalah. Bahkan kadang-kadang dia boleh mengaji Quran lebih daripada kita, setengah tu Cuma apa daya kadang-kadang realiti pekerjaan yang tidak menjaga kebajikan dan sebagainya. Dan diajarkan mereka itu akan rukun, akan rukun agama Islam yang 5.
iaitu rukun Islam yang 5, iaitu berlafaz dengan 2 kalimah syahadah, betulkan kalimah syahadah. Ya, hamba tadi betulkan kalimah syahadah, isteri tadi betulkan kalimah syahadahnya, serta i'tiqad akan dia akan bahawanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, itu menjadi i'tiqad. Dan mendirikan segala sembahyang yang difardukan, ya, yang dikatakan 5 dengan sempurna segala syaratnya, syarat-syarat sembahyang dan rukun-rukun sembahyang, dan memberi zakat, ya, pasal nak menunaikan yang 5 tadi kepada orang yang mustahak baginya. Mustahak ni yang berhak, ya, yang berhak baginya. Dan puasa bulan Ramadan, ya, dan datang kepada haji, maknanya menunaikan haji, ya, orang yang kuasa atas mereka itu, liman istata'a ilaihi sabila, ya. Maka sekaliannya yang tersebut itu tak dapat tiada daripada menyempurnakan dia dengan segala syaratnya. Jadi maknanya peranan ketua keluarga berikhtiar dan berusaha supaya rukun-rukun Islam itu terlaksana di dalam keluarganya, ya tak? Segala syaratnya dan rukunnya. Dan nak diajar juga apa yang nak diajar selain daripada rukun Islam, selain daripada rukun sembahyang, nak diajar. Dan keadaan Nabi Muhammad itu pun kena ajar. Keturunannya Quraisy, ya, daripada Arab, Nabi kita ni akan ajar. Wajib diajarkan bahawa Nabi kita Muhammad itu dibangkitkan bagi sekalian segala ummah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ataupun kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak aku utuskan engkau melainkan, tidak kami utuskan dikau melainkan untuk seluruh manusia. Kafat, ya, kafatan linnas, ataupun rahmat lil alam, ya, rahmatan lil alamin, yang sampai seru kepadanya. Maknanya sampai kita kata seruan Islam itu kepadanya. Dan tempat dibangkitkannya itu di Makkah. Kena khabar ni semua, ya, kena khabar. Sebab itulah makanya orang dulu-dulu ada, kita kata marhabannya ada, apa semua tu, berendoinya ada, apa semua tu, berzanji, dan itu pasal nak ngabar itulah indirectly. Tinggal lagi ialah kadang-kadang kita pun tak faham berzanji itu apa. Sebab yang berzanji pun kadang-kadang tak faham. Jadi nganga je dah, kan dia tak tahu apa nganganya kan. Kita pun ya Allah, api dia nak habis kan. Suara dah tak ada. Suara dah tak ada. Hak comelnya ialah cari orang yang sedap sikit suara, satu. Yang keduanya, cuba bagi faham sikit apa nama kata dalam berzanji kan. Dalam berzanji, dalam berenda itu, barulah terasa syiar Islam dan pengajaran Islam itu berjalan. Tapi oleh kerana dia hanya seni yang tidak ada pengajaran, itu jadi masalah, ya. Jadi semua tak boleh kita salahkan siapa-siapa. Sebenarnya kita kena lengkapkan seni dengan kita kata pengajaran. Jadi kena ada satu sesi yang sepadukan antara seni dengan pengajaran. Dia marhabankan, kemudian hurai sikit. Dia marhabankan, hurai sikit. Dia marhabankan, hurai sikit. Tak? Baru jadi iaitu negeri yang terlebih maklum. Dan berpindah Nabi SAW ke Madinah dengan suruhan Allah. Ya, Allah yang perintah tu, ya, Nabi standby tunggu. Allah Ta'ala suruh perintahkan, Allah Ta'ala perintahkan supaya orang Islam dulu pindah, yang lain umatnya pindah dulu. Jadi Nabi tunggu bila Allah Ta'ala izin baru Nabi. Sebab itu bila Allah Ta'ala suruh pindah tu, Nabi pun pada waktu Zuhur tu pergi rumah Abu Bakar, ngabarkan Tuhan dah suruh pindah. Abu Bakar lampau seronok kerana dia terpilih untuk menemani Rasul, ya. Dia rasa cukup seronok memainkan peranan yang penting di dalam Islam, perkembangan Islam dan sejarah Islam, ya. Ini penting tuan-tuan, perasaan ini penting. Bila kita terpilih, diberikan amanah untuk berperanan bagi perkembangan Islam, jangan susah hati. Maknanya itu pilihan Allah, kita bersyukur. Jadi Abu Bakar seronok dia. Jadi adalah saham dan peranan yang boleh dimainkan. Tak boleh kita kata bila kita diberikan peranan, apa boleh buat, teman sebenarnya tak ada, dia menyuruh teman. Tak boleh. Ya tak? Kita kata ini Allah Ta'ala bagi peluang, maka kita nak cuba buktikan di hadapan Allah
apa yang boleh kita sumbangkan untuk agama Allah. Pegang orang itu dah. Ya, pegang orang itu selesai. Nolak langsung. Langsung tak jalan projek ni nak. Jadi dikata, apa ni saja sebut ni pasal kita ni nak ngadap benda besar. Antara lain nak menjemput tuan-tuan, ya tak? Kita akan ada mesyuarat agung pada nuzul Quran. Jadi ahli pakat ini terbuka kepada orang yang mengaji di pakat. Ada orang di pejabat. Jadi kalau kita mengaji di pakat, kita dapatlah jadi ahli, ya, ahli pakat ini, dan kita nanti ada program pakat, ya tak? Kemudian itu pada nuzul Quran nanti, mesyuarat agung tahunan. Kemudian 24-25 Ogos kita ada majlis perasmian pondok di bawah sana, ya. Dan dua ya. Jadi itu pun melibatkan tenaga kerja sukarelawan untuk membantu menjayakan. Itu yang saya sebut tu. Jadi kalau kita terpilih ataupun diminta untuk menyumbang, jadi apa namanya, janganlah kita rasa reluctant, ya, macam mana kata, rasa menolak, tak apa senang. Jangan. Ya dah, kita kata ini peluang Tuhan nak bagi, kita cuba buktikan apa yang kita boleh buktikan untuk, maknanya kita kata buktikan di hadapan Allah SWT. Semua dapat, insya-Allah. Jadi tu apa dia tadi? Dan katanya, dan wafat Nabi SAW di Madinah. Bila meninggal dan wafatnya Nabi itu, timbul jugalah perbahasan nak kebumikan di mana. Ada kata mau kita kebumikan di Baqi', ada kata mau kita kebumikan di Ma'la. Ma'la itu maknanya di sebelah Khadijah, Mekah lah, buat balik Mekah. Ada kata kita kebumikan di Baqi', tempat orang Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membaca hadis Nabi dikebumikan di mana ia meninggal. Di mana wafat, di situ dia ke bumi. Di situ juga. Kalau dia meninggalnya, wafatnya di rumah itulah dia di bumi. Gitu. Itu ada hadisnya bahawa Nabi itu, ya, dikebumikan di mana tempat dia meninggal, di situlah dia di bumi. Kalau dalam rumah lah. Sebab itu maknanya kalau tuan-tuan pergi ke negeri-negeri Arab tu begitu. Ya, tak heran kita kadang-kadang dalam rumah aja. Ya, dia nak buat style itu juga. Hanya dia bukan Nabi. Depan rumah dia, belakang rumah dia. Orang dulu begitu. Ya tak? Sekarang tak boleh dah. Salah. Ya, tak boleh dah. Ya, tak salah. Sebab kita dah ada warta dan gazet secara siasat syariahnya, pentadbiran syariatnya, kita dah telah ada warta dan gazet tempat untuk dikebumikan. Ya tak? Tak boleh dah kita ikut suka kita, ya. Nanti satu jenayah pula kita lakukan. Dan wafat Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Munawwar tu maknanya yang diberikan cahaya Islam, ya. Munawwarah. Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Mukarram yakni yang dimuliakan dengan Kaabah Al-Musharrafah, ya, Al-Musharrafah. Dan ditanamkan jasadnya yang maha mulia itu. Di sini terjemahan ataupun yang, kalau saya mungkin kata yang teramat mulia boleh kot, ya? Yang teramat mulia. Sebab biasanya yang maha ni kita sandar nasabkan kepada Allah, ya tak? Kita nisbahkan kepada Allah. Jadi kalau yang teramat mulia itu tahan sikit lah, ya. Di negeri itu juga, itu di Madinah. Walhasil mana kesimpulan. Dalam bahasa Arab, walhasil itu maknanya kesimpulan. Walhasil bagi asal itu pasal, tak hasil. Jadi hasil, asal, usul itu semua cakap Arab. Ya, itu semua cakap Arab. Ya, jadi kita jangan rasa kita jauh daripada Arab ni. Alhamdulillah kita dekat. Syukur adalah daripada Arab. Ya tak? Wajib adalah daripada Arab. Haram adalah daripada Arab. Fikir, akal, itu semua daripada Arab. Jahil, itu semua daripada Arab. Apa-apa yang kita tak tahu. Ada tak ada pula, ada insya-Allah. Tengin, tengin. Itu contoh pula kan. Kita ni macam ni. Walhasil itu kesimpulan, ya. Wajib atas segala ibu bapa dan orang yang ada bagi
Masih juga saya tahu juga kan. Yang ada baginya ahli, bahawa ia ajarkan segala anaknya dan ahlinya. Yang ada baginya ahli, ya. Yang ada baginya ahli, makna keahlian. Nanti dulu. Yang ada baginya ahli, maknanya yang ada baginya keahlian ke? Bahawa ia ajarkan segala anaknya dan ahlinya. Bukan ahlinya keluarga. Ha? Kewajipannya hasilnya ialah wajib atas segala ibu bapa dan orang yang ada baginya ahli. Maknanya ada keluarga lah, ya, ada keluarga, bahawa ia ajarkan segala anaknya, ahlinya akan barang yang terkandung pada babul aqidah. Maknanya ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara ghaib. 3, ya. Babul aqidah ni ketuhanan, uluhiyat ataupun ilahiyat, nubuwah, kenabian, kemudian ghaibiyah, perkara-perkara yang ghaib. Apa dia perkara-perkara yang ghaib ni? Ialah masalah syurga, neraka, malaikat, ya dah, barzakh. Itu kena ajar, ya, kepada ahli-ahli kita, dari keluarga kita. Nisbahnya berat jugalah, ya. Tapi itulah peranan sekolah, kita hantar ke sekolah, atau peranan guru, kita hantar ke guru. Dan ya, mungkin kita tak dapat tunaikan, tapi tak apa, kita boleh maknanya hantar dia ke perguruan. Itu menunaikan tanggungjawab itu, ya tak? Yang terdahulu itu, ya, babul aqidah yang terdahulu dalam kitab ini, ya tak? Dan disuruhkan mereka itu dengan sembahyang dan puasa dan lainnya, dan wajib ia mengajarkan mereka itu segala furu'nya. Lawan usul ialah furu', cabang-cabang. Yakni furu' agama Islam. Jadi jangan asyik dengan furu', lupa usul. Dan ada orang sibuk dengan yang furu', tak faham usul. Itu pun satu ya. Jadi dia pun jadi cuba berbahas untuk nak menyatukan umat. Dia cuba berbahas untuk menyatukan umat, ya tak? Padahal dia pun tak faham furu' dan usul. Ada benda yang kita wajib bersatu, ada benda yang kita boleh berbeza. Sikat rambut, itu wajib bersatu. Nak sikat kau mana, itu boleh berbeza. Nak sikat kanan kiri, kiri kanan, depan belakang, belakang depan, kau suka ke? Mana wajib hak itu, mana boleh hak itu. Teman ini adalah merupakan ikon menyatukan umat. Jadi teman nak satukan umat dalam cara menyikat rambut. Mereka tak usah lagi. Itu furu'. Apa usulnya? Usul rambut mesti disikat. Itu usulnya. Furu', furu' tu nak sikat kanan kiri, kiri kanan, depan belakang, belakang dekat. Itu tak ada masalah. Ada orang sikat daripada depan ke belakang, daripada belakang ke depan. Beatles kan? Haji Asmuni kan? Haji Asmuni kan orang Beatles dia punya rambut kan? Daripada belakang ke depan kan? Kan? Ada orang daripada kanan ke kiri, ada orang kiri kanan. Tak ada masalah. Teman nak menyatukan umat ini supaya semua pakai jam tangan kanan. Ya Allah, tak payah. Kan, itu tak perlu kita satukan umat dengan benda yang itu. Orang nak pakai kanan ke, orang yang nak pakai kiri ke, yang penting jam tu jangan kosong. Kenapa? Ada kalau pakai tangan kanan, dia nak nombor lesung, dia nak nombor orang, terberancir jam tu pun. Terberancir jam tu. Jadi benda kadang dia nak jadi ikon penyatu umat ni pun. Ya Allah, satu saya cakap ni kenapa, sebab kadang-kadang Facebook ni remeh. Dia tak faham ada benda yang usul, ada benda yang furu'. Dia kata furu' ni lah yang membawa perpecahan. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi yang penting maknanya kalau ibarat membelang tu, dikupeh kulitnya. Nak kupeh daripada pangkil ke ujung ke pangkil, nyonsam, terpulang lah. Kalau mereka pergi chef-chef yang ada tu, dia mengkupeh daripada ujung ke pangkil. Kita orang tua, apa kupeh apa itu? Pangkil ke ujung.
Yang penting pelam tu boleh makan. Apa masalah? Ya Allah, letih hebatnya. Tak tahulah tak tahulah saya kan. Bagi saya kadang-kadang ada orang yang dia masuk bukan bidang. Kemudian dia cuba mencok silat tu ya. Dianya silat pulut je kan. Silat pulut. Ya Allah ya Tuhan. Bukan kita nak nyombong kita, tapi cekene diri. Cekene ya dah. Cekene diri ya dah. Itu masalah. Bila sebab itu Nabi bagi satu sabda, rahimallahu ra'an arafa nafsahu fa waqafa 'indahu. Allah mengasihi seseorang yang kenal diri dia, lalu dia berhenti di tahap mana dia. Fa waqafa 'indahu. Dia kenal diri dia, lalu dia berhenti di mana tahap dia. Teman tak boleh pergi jauh lagi dah, kata dia Jibril. Kalau teman pergi jauh lagi, teman terbakar. Ya. Ini tak pergi jauh sangat. Nyebut Arab pun tak betul. Ya. Taklid, disebutnya taklid katanya. Tiba-tiba nak sentuh benda yang besar-besar. Ini kaya benar. Tasmi' katanya tasmid katanya. Surah Bersinar ini. Surah Bersinar ini. Ada seorang budak namanya umur 13 tahun, masa tahfiz terbakar. Di mana tahfiz terbakar? Di mana? Tikam Batu. Tikam Batu di sana. Sungai Petani. So, bila dia buat postmortem kan, dia habis ni rentung ni. Ya, habis ni rentung. Tapi ini katanya otak ni macam orang yang masih hidup. Otak dia masih orang yang masih hidup. Sebab dia budak ni tahfiz Quran, hafiz Quran umur 13. Jadi heran doktor. Ya, maknanya doktor kata habis terbakar rentung, tapi di sini ni macam otak ni macam masih hidup lagi, sel-sel dia masa tu. Allah pelihara pasal Quran ada kan. Tak boleh tahu. Tapi dalam pemberitaan dalam masa nak cerita dalam tu, jadi pemberita tu tulis bahawa pelajar ini namanya apa? Hakim tu. Amir Rahman ni. Baru lepas tasmi'. Tasmi' tu sebenarnya eja tasmi' tu dengan ain. Tasmid tulisnya. TASMID. Kalau dia dengar orang daripada tasmi'. Tasmi' tu lain baju ke bukan? Jadi bukan apa. Sebut benda pun tak betul, tiba-tiba ini bukan cerita pemberita tu, tidak. Ini ada orang yang dalam Facebook ni kadang-kadang benda dia nyebut pun tak betul, tiba-tiba nak campur ni nyebut taklid pun nyebut taklid. Taklid apa? Bukannya nikah ke bukan? Tiba-tiba nak campur benda yang tinggi. Itu yang letih tu. Itu yang letih tu kan. Dia tak remove kelas pun tak pergi kan. Yang dia tak lalui banyak-banyak kan. Tiba-tiba dia tarik terus kata jadi ini jadi masalah dalam masyarakat kita sekarang ni. Kita kata bahawa tradisi ilmu tu dah kacau. Tradisi ilmu tu dah kacau Jadi dia mula, orang kata cuba, oleh kerana dah banyak dia membaca-baca di sana sini tu, dia mula dia mula rasa dia hanya orang tu lalui daripada bawah. Orang tu mesti melalui daripada bawah. Jangan kita terus maknanya. Sebab itu orang kata biar melangkah jangan melompat. Biar melangkah jangan melompat. Kalau melompat dia kelelap. Kalau melangkah tu boleh sambung. Itu nak habis. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi katanya apa di situ, mengajarkan mereka segala furuknya, yakni furuk agama Islam daripada sembahyang 5 waktu itu dan rukunnya. Kita kata bahawa furuk ni melibatkan sunat-sunat lah. Melibatkan sunat-sunat abaatnya, sunat-sunat hayatnya, yakni rukun sembahyang dan syaratnya dan yang membatalkannya. Itu dia. Apa yang membatalkannya dan yakni membatalkan sembahyang. Demikian lagi diajarkan segala yang tersebut itu bagi orang yang lainnya daripada hamba sahayanya, yakni yang lain daripada hamba sahaya seperti kaum kerabatnya, kaum kerabat seseorang itu. Jadi wujudkanlah pengajian itu di rumah kan, di jiran, di surau, madrasah. Sebab itu surau itu dinamakan madrasah. Asal makna madrasah sekolah.
Jadi dinamakan madrasah pasal dulu orang akan buat pengajian di situ untuk masyarakat kampung ni tadi. Lalu dinamakan madrasah. Sekolah madrasah. Ya tak? Padahalnya surau tempat sembahyang. Tapi oleh kerana orang belajar di situ. Jadi sebab itulah maka kehebatannya ialah kerana ilmu yang berkembang. Bukan maknanya bentuk suraunya dan rupa suraunya. Kita tak akan terpesona dan tertawan dengan kehebatan bangunan. Ya tak? Laisatil azamatu fil bina, kata Said Hawa. Ya, Said Hawa salah seorang pimpinan ikhwan di Syria dulu. Dia kata laisatil azamatu fil bina wa innama fil mutaba'ah. Bukan yang hebat itu pada binaan, tetapi yang hebat itu pada tindakan susulan setelah ada binaan. Follow up and follow through. Kalau orang main golf, dia ada follow up and follow through. Bila kita pukul je, kita follow up mana jatuhnya, dekat ke jauh dengan lubang. Oh, nampak dah jarak dengan lubang. Itu dipanggil follow through pula. Macam awak bengkok. Jadi macam main ni pula nak dimasukkan pula. Tak? Itu dipanggil follow through. Nak pakai kayu mana, tak? Nak pakai kayu mana. Itu dipanggil follow through. Ya, follow through. Jadi dia ada follow up, dia ada follow through. So, kata di Said Hawa, laisatil azamatu fil bina. Yang hebat itu bukan pada binaan, yang hebat itu pada tindakan susulan. Sebab itu kita memang membuat binaan bangunan itu pun bukan senang. Tapi yang lebih susahnya ialah apa lepas itu. Macam kita buat bangunan ni kan, dan di bawah pun kita buat bangunan, alhamdulillah. Dan bagi orang setengah itu, mana tak? 7 bulan dah naik itu, 6 bulan dah naik itu. Tapi sebenarnya yang lebih besar lagi apa nak dibuat lepas itu. Bangunan tu ialah satu yang itulah. Tapi yang lebih hebat, kata Said Hawa, bukan itu. Lepas ada bangunan tu, apa yang kita nak buat? Susulan itu ya. Wa innama fil mutaba'ah. Kata mutaba'ah tu tindakan susulan, follow up and follow through after that. Itu yang sebab kita nak lahirkan manusia daripada situ. Ya tak? Yang kita nak lahirkan adalah manusia yang berilmu daripada situ. Ya tak? Kalau nak kiranya slogan kita itu da'i murabbi, kan? Slogan pakat ni ialah ke arah melahirkan da'i murabbi. Da'i murabbi itu maknanya visi, visi pakat itu ke arah melahirkan da'i murabbi, pendakwah yang boleh mendidik. Da'i adalah pendakwah, murabbi yang boleh mendidik, ke arah melahirkan da'i murabbi. Maknanya dia sebagai pendakwah dan dia juga boleh mendidik. Tak mau dia pendakwah tapi tidak boleh mendidik. Kesana kemari berdakwah, tinggi, tak boleh mendidik. Ya tak? Tak boleh juga sekadar dia murabbi, boleh mendidik tapi tak ada langsung berkecimpung di bidang dakwah. Jadi dua-dua itu, ya tak? Keperluan da'i, melahirkan da'i murabbi, itu visi kita lah, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ. Faslun, ini menyatakan segala fardu wudu.